Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa nasarahu wa wala. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, pengajian hadis ni akan berterusan sampai bila-bila. Sebab dia hadis ni dia mengikut tajuk. Ini baru tajuk pertama, tajuk taharah bersuci. Lepas ni akan pergi kepada tajuk solat, puasa, haji, apa semualah. Ia bersangkut paut dengan ibadat. Jadi dua manfaat yang kita dapat daripada subjek ni. Nombor satunya ialah dari segi hadis, kita boleh tahu hadis. Yang kedua ialah dari segi hukum-hukum hakam dia. Okey. Hadis ni pelepak kita berhenti baru ni. Muka surat berapa tu? 70. Haddatsani Zuhair ibn Harb. Haddatsana Jarir an Suhail an abihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alayhi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan." Akhrajahu Muslim. Terjemahannya, telah berbicara kepada kami oleh Zuhair ibn Harb, telah berbicara kepada kami oleh Jarir daripada Suhail, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu, adakah telah keluar sesuatu kentut darinya atau tidak. Dia duk berasa duk gelombang, dia berasa was-was, tubik kodok. Nabi ajar, maka janganlah ia keluar dari masjid sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Kena mengayap bunyi. Kita nak bincang dah. Hadis ni adalah hadis Muslim yang melibatkan 5 perawi lah, yang layak untuk dijadikan sebagai hadis sahih. Tengok kosakata, kita nak faham perkataan-perkataan yang ada dalam hadis tadi. Idza wajada. Apa makna idza wajada? Apabila seseorang mendapati atau merasai. Fi batnihi. Batn bahasa Arabnya perut. Dia berasa mana? Di dalam perutnya. Dan ia merangkumi setiap pergerakan, termasuk pergerakan angin dalam perut. Baru lepas makan ubi mentah, tak apa masuk, gelombang perut. Fa ashkala alaihi, maka dia ragu-ragu dan was-was mengenainya, iaitu hendak pastikan adakah telah keluar sesuatu ataupun tidak. Itu muskil lah. Fa ashkala alaihi fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid. Iaitu jika dia berada di dalam masjid, maka janganlah keluar untuk berwuduk semula. Sebaliknya hendaklah yakin bahawa wuduknya masih kekal. Kalau kita ada muskil gitu, tubik ke tak tubik, tubik ke tak tubik. Nak kata tak tubik, berasa sepuluh tubik. Tapi nak kata tubik, tak juga. Orang panggil dilema ni tak? Itulah nama dia syak. Dia beza kau sok dengan was-was. Hak tulah lah. Syak was-was. Syak was-was. Bunyi lain. Yasma'a sautan, dia mendengar suara angin.
Dia dua je. Kalau tubik ni sama ada tubik, iaitu sekiranya ia tidak berbau sebagaimana biasa. Yajida rihan, dan mendapati atau mencium bau, iaitu sekiranya ia tidak bersuara. Ini baru kita nak bincang. Ini perbincangan ni tak ada dalam buku dah. Hadis ini menunjukkan bahawa keluar sesuatu daripada dua jalan kubul dan dubur. Dua jalan, depan. Kubul ni maknanya depan, qabla, qibala. Dubur, adbara, belakang. Keluar saja sesuatu daripada dua jalan ni boleh membatalkan wuduk walaupun angin. Benda tak nampak tengok angin dah. Asalkan sesuatu. Situ kita punya hukum dah. Pada kebiasaannya angin keluar dari jalan belakang atau dubur seseorang. Namun oleh sebab angin merupakan sesuatu yang tidak nampak kelihatan, maka ia perlukan keyakinan bahawa ia benar-benar keluar. Sekalipun ia tidak kelihatan, tetapi angin mempunyai beberapa sifat lain, iaitu suara dan bau yang boleh dikesan. Hadis ini memberi panduan bagi sesiapa yang merasai sesuatu dalam perutnya sehingga timbul perasaan waswah. Adakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak? Ni. Dia waswah ni. Ni kita kecek di atas dasar waswah ni. Kalau yakin tak bincang dah ni. Maka hendaklah pastikan sama ada ia menghidu bau atau mendengar suaranya. Jika tidak, maka ia tidak perlu menghentikan solatnya untuk mengambil wuduk, kerana wuduk masih kekal selagi ia yakin sesuatu telah keluar dari salah satu jalan. Melalui hadis ini juga ulama telah sepakat dengan satu kaedah fiqh. Ini kaedah ni saya selalu sebut dalam kaedah fiqh ni, dia ada qawaid kaedah fiqh ataupun usul fiqh. Formula dia ialah al-yaqin la yuzalu bisyaqqi. Ini bukan hadis ni. Ini satu ungkapan usul fiqh yang dibuat oleh ulama. Al-yaqin la yuzalu bisyaqqi. Keyakinan tidak akan hilang disebabkan perasaan syak atau waswah. Benda yang sudah kita yakin, mari waswah dia tak boleh membatalkan yakin. Kecuali yakin juga baru boleh membatalkan yakin. Dia yakin dia waswah. Dia yakin waswah, tak jadi waswah, dia yakin. Dia yakin. Baik, gapo dia hak yakin? Hak yakin dia ada ismayah. Dia ambil ismayah benar tu yakin. Hak keluar angin ni syak. Jadi bagai syak ni tak boleh nak batal hak yakin tadi. Tenang, itu pada faham dah. Ni kaedah dia. Kaedah ni terpakar dalam setiap perkara. Jadi ulama fiqh ni bila kita tanya gapo dia sesuatu hukum ni, kerana dia gagah benda ni, dia boleh jawab semua soalan tu macam mufti. Mufti ni dia hafal bagai-bagai gini, dia tahu nak guna kaedah mana ni. Dia tanya ustaz, apa hukum gini. Bukan dia hafal hukum, dia cari formula. Macam cikgu matematik, cikgu fizik, macam cikgu. Bukan dia hafal jawapan, dia hafal formula. Nak mana cikgu soalan ni? Kita pun hukum ke apa ni, pakai formula ke apa? Ni apa soalan lah. Jadi ulama tu ada formula dia. Inilah formula dia je. Formula ni orang panggil usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah. Okey dah. Ia bermaksud sesuatu perkara dikembalikan kepada hukum asal sehingga diyakini ia terbatal secara qat'i, secara putus, secara pasti. Kita kembali kepada asal. Asalnya ada ismayah. Asal ada wuduk. Hak kata tak ada ni benda baru. Tapi benda baru ni hanya bersifat waswah. Jadi waswah dia tak boleh nak rombok benda yakin. Faham tak maksudnya?
Hal ini bermakna hukum asal bagi sesuatu perkara tidak terbatal atau gugur disebabkan oleh sesuatu perkara yang diragukan atau zanni. Zanni itu sangkaan. Benda sangka tidak boleh nak rombok benda-benda yang yakin. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa hadis ini merupakan dasar Islam atau kaedah fiqh yang amat penting. Iaitu sesuatu perkara adalah mengikut hukum asalnya sehingga diyakini sebaliknya. Oleh itu, jika seseorang itu waswah sama ada sesuatu telah keluar daripada salah satu daripada dua jalan kubul atau dubur, seperti angin, maka dia masih dikira dalam keadaan bersuci daripada hadis dan wuduknya tidak batal. Mana kalau kita duduk sembahyang kan duduk gelombang perut, duduk muka pintu dah tak tubik lagi. Tubik dah saat ni duduk muka pintu dah. Tapi tubik ke tak? Tubik ke tak? Tak tubik. Masa kita duduk tahan tu tubik ke tak? Tubik ke tak? Tak tubik. Hukum dia kata gitu. Kadang-kadang orang kata setan. Setan ni dia boleh masuk dah tu. Dia jadi hang. Setan ni boleh buat. Dia buat gedek-gedek. Dia nak ganggu kita. Dia juga tidak harus membatalkan solatnya sehingga diyakini benda tersebut telah keluar. Kalau dia pergi berhenti sembahyang dalam keadaan syak, hukum dia haram. Berhenti sesuatu ibadat tanpa sebab, hukumnya haram. Duduk tengah sembahyang sunat lah, sembahyang sunat lah katakanlah. Buat aku lorak nak tak jadi sembahyang sunat berhenti sekat jalan. Membuat sesuatu ibadat berhenti tanpa sebab haram. Kan dia dah biasa dia biasa dia katalah bukan keluar ni tak keluar air tak dia kuat kan. Tapi dia yakin dia kata dia tak keluar masa dia sembahyang dah. Tapi bila dia sudah sembahyang kain dia basah. Dia tapi dia masalahnya dia tidak tahu tubik lepas sembahyang ke belum sembahyang lagi. Dia nak masa tu. Dia banyak benda dia boleh buat andaian lagi. Takut lepas sembahyang tu tubik pun kita tak tahu. Okey. Hal ini disebabkan perasaan syak dan waswah ialah mainan dan hasil bisikan syaitan. Al-waswasatu minasyaitan. Waswah tu kerja syaitan. Sebab tu kadang-kadang kan bila kita Allahu Akbar tu dia mari dia kata aku niat berimeh kau duduk saat ni. Ada. Tak secara. Ada. Tak secara. Betul dah aku niat dah tadi. Mana dia? Okay. Tu dia jadi kalau tu area dia jadi banyak. Tengok orang was-was kata kebir siapa 7-18 kali dia. Tak jadi. Allah. Tak cukup lagi tu. Allah panjang doa mu sebut tadi tu. Allahu Akbar. Roh tak bunyi sini tu dia. Kita turut dia lama-lama 2 kali, 4 kali, 5 kali. Mula ayah saya ayat bahasa budak pondok dia. Dia was-was ambil ismaya siang dia kata ke dia. Dia duduk koloh tu dia kata. Orang sudah pergi salam tu tak sudah lagi. Dia ambil ismaya dia ambil. Dia nyakit. Dia sudah jadi masuk juga setan dah. Lagu tu dah punah dah dia tu. Kena pergi cari pakar sekretari dia tu. Untuk meyakini ia benar-benar keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh indikator bagi memudahkan kita membuat pengukuran. Sekiranya apa yang keluar itu angin, indikatornya ialah sama ada dengan mendengar suara atau menghidu bau. Hal ini disebabkan sekiranya sesuatu yang keluar daripada duburnya berbentuk angin, kebiasaannya sama ada ia berbunyi atau berbau dan kedua-duanya sekali. Maksud kalimah dalam hadis mendengar suara atau mencium bau adalah mendengar dan mencium dengan yakin. Namun, tengok ni. So pula ni. Jika dia yakin sesuatu telah keluar daripadanya sekalipun tanpa mendengar suara atau mencium bau, wudu tersebut juga dikira batal. Lagu mana?
Angin tubik itu sebab dia tidak makan, tak makan telur ke, dia tak makan buah durian ke, mestilah kita kata tidak duk bau dah, tidak semua tu angin tubik bau belaka. Yang keduanya bunyi tu kalau hak derah dah. Tapi kita yakin, kita berasa seruh tubik. Tu cerita lain tu dah. Tak masuk dalam bab nak cium dengan nak dengar bunyi. Hak tu orang panggil yakin. Saat ni dia duduk gelombang dalam. Lama kan dia berasa dah seruh dah tubik. Bila dia berasa tubik, ai bau dak, bunyi dak. Ni tak boleh. Itu kan dah. Dia cerita tadi hak duduk tak tubik, duduk muka pintu. Sekali dia pergi tubik masuk, tak jadi tubik pergi masuk. Tapi kalau berasa seruh dah tu, hak tu tak pakai bau, tak pakai suara dah tuai tubik cokoh-cokoh dah tu. Kalau tak bau dia tak bunyi. Pernah tak kita bau tak bunyi tak kita makan makanan sihat dah. Tak bau. Dia bau ni kita makan benda-benda. Makan petang, makan telur makan buah durian, baru makan buah durian ada 2-3 makan durian ada 2-3 ulah ni dah. Nampak tak? Boleh faham dah? Okey, sesat. Kedua-dua perkataan tersebut tidak bererti pembuktian, hanya terbatas dengan cara. Bukannya satu-satu benda tu yang membuktikan angin keluar. Dia ada hak besar lagi. Kita terasa nak keluar. Bau dengan bunyi untuk mengukur keluar atau tidak bila kita tak yakin keluar atau tidak. Bila dah yakin dah keluar, tak ada dah tadinya. Kalau dia semaya juga masa dia yakin tak air, dia tak yakin dia tak ada. Tapi duduk situ lagi. Haram. Walaupun semaya semula ada. tu kena semaya semula lah. No yang ni kan. Kalau habis hari semaya dia meneruskan juga semaya, hukum dia haram. Contoh, dia beri salam pertama. Keluar angin. Yakin. Sah ke tak dia sembahyang dia? Sah. Sebab dia hukum dia salam pertama je. Salam kedua adalah sunat. Tiba-tiba dia beri salam kedua. Sembahyang dia sah ke tidak? Sah. Tapi haram. Bapa haram? Dia pergi sembahyang. Sebab dia buat pekerjaan sembahyang, dia tiada wudu. Sembahyang sah, hukumnya haram. Jadi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi sah tu bi angin. Tak sudah ambil dah ni sunat. Kita pun orang paling kiri kita buat getik Assalamualaikum. Boleh dosa. Tak ada pasal-pasal sembahyang boleh dosa. Ada? Okey. Sebaliknya sebagai contoh atau mengikut kebiasaannya sahaja. Selain itu hadis ini juga menjelaskan larangan membatalkan solat tanpa sebarang sebab yang jelas dan diyakini, apatah lagi tanpa sebab yang berkaitan dengan solat seperti teringatkan sesuatu yang belum diselesaikan dan seumpamanya. Sembahyang sunat pun sebab kita dah buat perjanjian dengan Tuhan dah. Allahu Akbar, aku nak ada nak sembahyang duha katalah. Kita pun teringat apa dia? Allah peti sejuk tak tutup tadi. Kita pun tak jadi sembahyang, mai sembahyang semula dapat ke sunat. Yalah tak ada masalah, tapi kan dosa dah tu. Kita pergi rombok perjanjian kita dengan Tuhan. Yalah. Kalau kita dalam waktu biasa, kita sembahyang ke apa? Tiba-tiba kita syok, kita batal sembahyang, kita apa? Tiba-tiba kita ambil sembahyang. Apa? Kita duduk tengah sembahyang, bukan. Jalan-jalan ini. Jadi kita turun ngai sembahyang. Lepas tu ada di badan kita syok, kita kena. Dia bilang, kita dah belajar dah rasa. Hukum mengambil wudu, walaupun wudu ada, dia ada selagi memperbaharui wudu, hukum dia sunat. Walaupun tidak syok, kita yakin. Lepas sembahyang maghrib tadi, kita yakin kita ada lagi sembahyang.
kita ambil air semaya semula. Oh tu boleh pahala sunat. Apa lagi syak? Kau boleh. Kita yakin pun boleh. Ni pelik. Air semaya ni dia boleh. Dia panggil memperbaharui wuduk. Sebab dia kira ibadat. Boleh kita nak ambil pahala. Dia niat wuduk je. Kita niat dalam hati nak ambil semaya. Tak payah niat beban aku nak ambil semaya. Sebab tu ada dibincangkan tu. Memperbaharui wuduk ni adalah sunat. Ni depan perbincangan ni ada depan dia sebut. Ada dia sebut Nabi ada ulama dia berpendapat apa Nabi kalau lah benda ni tidak batal apa Nabi ambil air semai semula. Jadi ulama berpendapat Nabi nak memperbaharui wuduk. Betul tak? Faham dah tak hadis ni dah? Biar faham satu hukum. Sebab tu saya kata saya nak bawa hadis ni pakai bila-bila dah. Sebab dia panjang lepas ni buku satu baru ni. Buku satu pun setengah baru tu. Bahagian taharah, lepas tu bahagian semaya, puasa, haji, zakat, jenazah banyak. Bulu-bulu maram ni beribu-ribu hadis. Ada kalau kita ambil semaya ni, kita penuh niat. Maknanya aku ambil semaya nak bayar ngau ni. Patutlah itu barulah kalau boleh pahala lebih. Gapo dia ni maknanya kita ambil semaya kalau kita nak semaya terus, kita niat nak semaya terus. Untuk bayar terus. Untuk bayar terus. Barulah kita boleh baca Quran ni boleh pahala tu. Apa ambil semaya tu niat untuk semua. Kalau nak semaya terus, kalau niat niat ambil semaya untuk zuhur. Tak aja dengar lagi tu lah. Tak reti nak jawab tu. Sebab kita masa tu dia duk suruh kita niat kita nak mengangkat hadas. Kita tak kait pun. Sebabnya dia ambil wuduk ni dia bukan untuk sembahyang saja. Nak baca Quran, nak tawaf. Tapi dia boleh buat kerja lain, boleh. Oh, tak ada masalah dia tak khusus. Baik. Begitu juga larangan keluar dari masjid ni. Kita pergi masjid ni tanpa alasan. Atau sebab ia menasabah walaupun di luar solat. Kita duduk tu, kita berdiri, kita tubik tu dengan tak ada tujuan. Klik nak makan nasi, ada tujuan tu. Ataupun nak cari benda, nak balik di rumah, nak kerja pos hari. Ada tujuan. Tapi kalau kita niat iktikaf, tiba-tiba dengan tak ada sebab. Nak tubik dulu. Ataupun kita lenguh kau. Asalkan ada sebab. Okey. Habis perbincangan kita tengok istifadah. Istifadah ni intisari dia lah. Keluar angin daripada salah satu daripada dua jalan boleh membatalkan wuduk. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ini kaedah usul fiqh tadi. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Banyak kali dah jumpa kaedah usul fiqh dah. Banyak kali boleh jumpa tu acah hafal. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dah jumpa lepas dah. Dah. Al-yaqin la yuzal bisyaqi. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Mendengar suara dan mencium bau merupakan indikator untuk mengetahui sama ada seseorang itu berhadas atau tidak ketika di dalam solat. Keraguan tentang keluar angin atau tidak ketika solat adalah mainan syaitan. Duk gelombang itu syaitan. Supaya kita dengar khutbah semai jemaah ngatuk sungguh. Jerego tidur. Duduk gini ni. Lepas tu klik rumah sekarang duduk atas katil tak jenuh jerego. Dia setting bisik di telinga sedap. Rasa. Oh. Ada ni apa lima biar dah lagi dah. Bagus soal. Ya. Macam tu kita jalan ke masjid tu terus macam tu jadi ada wajib kita kena daripada bahasa dan masjid ke ni masjid jadi dia setara mana kita rasa kadang-kadang kalau was-was kadang-kadang pasal gini saya pernah tengok pernah cek berasa sebab tu tengok tak basuh pun
Tak basuh. Tapi tak ada persediaan kita basuh tu kita kena. Dia atas kita lah kalau kita berasa berat tu. Kalau sekat was-was tak payah. Tak payah tengok. Kita tengok macam Imam Syafi'i tu kan. Dia suruh getik lah. Dia getik air. Apa nama pedal? Bila kita pergi buang air, kita pergi kecing, kita bimbing takut air kecing tu titik kena kain kita. Dia kata sudah kita basuh, lepas kita basuh kecing tu, dia suruh ambil air, dia suruh getik. Takut-takut tengok air tu, karang tu, kita kata air kita getik saat ni, bukan air kecing. Maknanya dia, sebab tu dalam mazhab Syafi'i kan, dimaafkan kalaulah kena percikkan najis ketika kita buang air. Najis kerana terpercik. Mazhab lain tak boleh. Ada orang Inggeris Syafi'i ni soal. Sebab itulah kalau kita pergi jalan dengan kereta travel jauh-jauh kan, tak payah pakai kain pelekak. Pakai semayang hot tu. Cuma kita jaga molek. Kecil, jangan pergi kena molek, basuh molek. Lepas tu kita getik-getik air. Sebab mazhab Syafi'i kita kalau sikit-sikit tak apa. Itulah. Ada orang pakai kain. Saya boleh lepas pada tak pakai selawat tu. Sebab kita pakai kaedah tu. Cuma janganlah kita duduk bergerak-gerak itu buat siapa kita kata kita ketua tu biar limo cong. Nyamai selalu buat molek kan dah. Hok molek sekali kalau boleh kita pecah. Dah sedapnya. Kita masuk dalam kan, saya suka pecah. Buat supaya kita buang air besar juga. Tu baru yakin. Kita kena latar, kita ambil, kita sakut. Sudah tu betul-betul baru kita yakin. Pakai semula dah. Itu lagi selamat. Hadis lagi dan Nabi Imam. Haddatsana Musa ibnu Daud, haddatsana Muhammad ibnu Jabir an Qais bin Talq an abihi qala rajulun masastu zakari aw qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi as-salah alayhi wudu'in alaihi bisalah. Saya ragu baris biar tak apalah. Bapa alaihi wudu patut wudu nah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Rawahu Ahmad, hadis ini hasan. Telah berbicara kepada kami oleh Musa ibn Daud, telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Jabir daripada Qais ibn Talq, daripada ayahnya katanya dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki berkata, aku menyentuh kemaluanku, atau dia berkata seseorang lelaki menyentuh kemaluannya pada waktu solat, adakah dia wajib berwuduk semula? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kerana kemaluan itu hanya sepotong daging dari bahagian tubuh. Pelik. Gak dia ni apa nama hijau tiko semaya duk jamu kursi. Kau kata lah. Kau kata. Ini hadis Hasan. Pasal apa hadis Hasan diturun sikit? Ni kita tengok ni. Kerana Muhammad ibn Jabir ni, dia ni soduk. Tapi kalau soduk saja tu masih boleh lagi nak pergi ke sahih kan. Tapi kitab-kitabnya dah hafalannya lemah, banyak bercampur aduk. Jadi orang ragu sikit. Pergi tengok kitab dia tu duduk bercampur. Jadi hasan turun sikit lah. Tapi masih boleh dijadikan dalil lagi. Dia tak jadi sahih. Turun kelas 2 lah. Ni. Jadi ni kalau Cikgu Muk tanya tadi, kalau kita tengok Bukhari tak ada bahagian ni dia sahih belakang. Jadi kita kejumpa hak dhaif, pada di depan ada hak dhaif, nak tengok mana duduk dhaif ni. Mungkin untuk menjimatkan masa saya untuk buat hadis lepas pada ni, saya tidak akan senara semua nama sanad ni. Kita ambil sebab-sebab saja. Kalau sahih kita sebut begitu sajalah. Kita ambil so gini. Kalau tidak ni lelah ni saya nak cari ni, saya terpaksa kena rujuk ke kitab. Kitab rijal, nak tahu dia Musa ni siapa, dia orang ni siapa. Ambil masa lama kat saya ni. Berbulan kot nak boleh senyum dah lah. Kosakata masastu, ini fi'il madhi kan. Kalau ngajar Arab fi'il madhi. Masastu. Kalimah masastu berasal daripada kalimah massa. Massa jamu.
yang bererti menyentuh dengan tangan. Kalimah zakarahu bererti kemaluannya. Maksudnya dia memegang kemaluannya atau menyentuhnya dengan tangannya. Fi salah ketika semaya. Alaihi wudu, adakah wajib ke atasku wudu? Dia tanya. Kena ambil semaya semula ke? Sebab apa? Ketika semaya gijamuh kemaluan. Dia tanya Nabi. Nabi pun tidur maruh dah. Mudah semaya apa duduk jamuh kok. Tapi Nabi dia jawab. Dia jawab ni hukum lah. Tidak. Mana tidak wajib berwudu kerana menyentuh kemaluan itu. Pasal apa? Sebab dia bat'ah. Sepotong daging atau sebahagian daripada anggota badan. Minka daripada kamu, maksudnya sebahagian daripada tubuh badan kamu seperti tangan, kaki dan anggota lain. Jamuh kemaluan, apa kemaluan? Anggotamu supaya jamuh tangan, dia kata. Gitu maksud dia. Tapi jangan pegang lagi hukum tu. Dengar molek. Panjang pecek ulama. Dia kata dia tak tahu ni. Innama huwa bat'atun minka. Frasa ini bermaksud sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada tubuh badan kamu. Merupakan justifikasi kerana menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ini nak bincang lah. Hadis ini menunjukkan bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ia jelas melalui jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada persoalan yang dibangkitkan oleh seorang sahabat. Persoalan yang dikemukakan oleh sahabat tersebut ialah persoalan mengenai menyentuh kemaluan. Adakah dia wajib mengambil wudu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya tidak. Baginda bukan sahaja menjawab tidak, malah memberi justifikasinya sekali. Kenapa ia tidak membatalkan wudu? Hal ini disebabkan kemaluan umpama sebahagian daripada anggota tubuh badan kita ialah. Faham tak? Itu sebab tak kena ambil wudu. Seperti tangan, kaki dan sebagainya. Jangan dengar hadis ni lepas tu klik amal lalu dah. Nanti dulu. Dia ada berkait dengan hadis lagi depan. Sebagaimana seperti menyentuh anggota lain tidak membatalkan wudu, maka menyentuh kemaluan juga tidak membatalkan wudu. Namun ulama mempunyai pandangan yang berbeza tentang hukum menyentuh kemaluan. Hal ini disebabkan hadis ini secara tekstualnya menunjukkan bahawa sahabat tersebut menyentuh kemaluan ketika solat. Fakta ini boleh menimbulkan kekeliruan sama ada menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa berlapik dan sebaliknya. Dia kata. Dia pegang kemaluan kerana nak garu gata. Tak kali dia pergi selok terbuka aurat pula. Mesti atas kain. Nampak tak? Cuma dia tanya tadi sebab kemaluan ni dia kira anggota yang special sikit berbanding dengan sebab dia pun nama kemaluan lah. Jamuh tangan garu, jamuh pipi. Pasal kata di kemaluan aku garu juga. Maka dia tanyalah Nabi. Jadi ulama yang berpendapat bahawa walaupun dia pegang kemaluan berlapik atas jubah, takkan dia seluk ke bawah dalam kilah. Kalau kita gaul gata, kalau tak puas hati gata tadi tak puas dah. Kalau gata gaul tak kulit, kalau gata kuat dia. Jubah tu. Sekiranya tanpa berlapik, maka jelas ia menimbulkan kemuskilan dari sudut hukum. Kalau berlapik tak ada masalah. Kalau tak berlapik, ini muskil. Namun jika ia berlapik, hukumnya jelas, iaitu tidak membatalkan wudu. Oleh itu kebanyakan ulama berpendapat bahawa sahabat tersebut menyentuh kemaluannya tanpa berlapik. Dia kata. Jadi sahabat tadi, kalaulah kerana berlapik, dia mikir lagu lain pula. Takkan dia tak payah tanya lah. Dia tanya tu mana tak berlapik dia kata. Nak jatuh hukum kan ni. Kalau tak berlapik, semaya tuan. Tak suka wudu. Dia lah bila batal wudu batal semayangnya. Kalau misal tak berlapik artinya terbuka aurat. Seluk lagi lah. Mereka juga meletakkan syarat bahawa jika menyentuh kemaluan tanpa berlapik tetapi dengan syahwat boleh membatalkan wudu. Jadi ulama dia kata tak berlapik ni
Setuh tak apa, tapi setuh saja, setuh dengan tidak syahwat. Hal ini disebabkan menyentuh kemaluan dengan syahwat boleh menyebabkan keluar sesuatu. Selain itu, hadis ini menunjukkan bahawa setiap hukum itu mempunyai illah, sebab atau justifikasinya, dan hukum tersebut akan kekal bersama illahnya. Habis dulu. Kita ambil kesimpulan setakat ni dah. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk. Biar dulu ni. Setiap hukum hendaklah disertai dengan illah atau justifikasi. Kemaluan seorang adalah sebahagian anggota tubuh badannya seperti tangan, kaki dan sebagainya. Baca hadis ni ni dah. Sepasanya nak biar jatuh hukum. Takut balik dengan orang panggil cerita tak suk dah. Lebih sikit minit tak apa dah. Haddatsana Abdullah ibn al-Maslamah an Malik an Abdullah ibn Abi Bakr an Urwah an Busrah binti Safwan annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahu Abu Daud. Ini hadis sahih. Telah berbicara kepada kami oleh Abdullah ibn Maslamah daripada Malik, daripada Abdullah bin Abi Bakar, daripada Urwah, daripada Busrah binti Safwan, bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwuduk. Pula ada tak napa sini macam tanaqud, dia panggil bercanggah. Ini hadis sahih Abu Daud. Tapi maknanya dia derek tanya masa dia solat ni tak cerita pula. Tidak solat, tapi bila dia wuduk. Tapi pada solat tu bila dia batal wuduk, batal solat. Okey. Man tu sesiapa, iaitu meliputi lelaki dan perempuan, massa zakarahu, menyentuh atau membuang keluar kemaluannya secara berlapik atau tanpa berlapik, falyatawadda, maka hendaklah ia berwuduk, iaitu jika dia hendak solat. Secara tekstual, maknanya secara kita faham kasar, tengok kepada teks hadis itu. Hadis ni bercanggah dengan antara satu sama lain dengan hadis ni pelima. Tidak bercanggah tadi. Hadis ni pelima menjelaskan bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk. Manakala hadis ni pula menyatakan sebaliknya, iaitu menyentuh kemaluan boleh membatalkan wuduk. Itu bercanggahnya dah. Oleh sebab kedua-dua hadis ini adalah sahih, tak ada hasan. Walaupun ini sahih, tapi hasan ni kena ingat, ada ulama pula mensahihkan hadis tadi. Yang pertama. Yang kedua, hasan juga boleh dijadikan hujah. Kalau mari tahu so boleh tolak lalu dah. Hasan tak boleh tolak juga ni. Tiada alasan untuk menolak salah satu daripada kedua-duanya. Lantaran itu ulama cuba mengambil jalan tengah dengan menggabungkan antara kedua-duanya agar boleh diamalkan. Antara pendekatan yang dikemukakan oleh ulama dalam menggabungkan kedua-dua hadis ini adalah seperti berikut. Ada 3 cara, 3 pendapat ulama. Permasalahan ni boleh faham tadi tak? Tak lari tadi tak? Hadis mula-mula kata tak batal. Hadis yang kedua kata batal. Ini tujuan nak ngaji hadis ni dah. Nak tahu kuasa dia. Yang pertama, pendekatan pertama ialah perintah mengambil wuduk dalam hadis ni berupa sunat sahaja, bukannya wajib. Ulama yang dia kata tak batal, jamuh tak berlapik pun. Apa Nabi suruh ambil air semaya semula ni? Sunat ambil air semaya semula. Ulama kata. Ini satu pendapat ulama. Bukan orang jahil ni, ulama kata. Sebab tu kata bagai pekoh ni dia luah. Oleh itu hukum menyentuh kemaluan pada asalnya tidak membatalkan wuduk, tetapi disunatkan saja mengambil wuduk. Ini ulama nombor 2. Pendekatan kedua ialah hadis ni menggambarkan menyentuh kemaluan boleh membatalkan wuduk sekiranya sentuhan tersebut tanpa pelapik. Ini hak kita mazhab Syafi'i kita. Jamuh dengan tidak berlapik, tak ada masalah kan? Bila tak berlapik maksudnya. Apa ni? Oh, saya salah. Sebaliknya sentuhan dengan berlapik seperti tafsiran sebagai ulama dalam hadis yang prima, maka ia tidak membatalkan wuduk. Nombor 3.
Pendekatan ketiga dengan mengatakan bahawa hukum menyentuh kemaluan memang membatalkan wuduk sekiranya menyentuh dengan syahwat. Dan itulah maksud sebenar hadis ni apa ni. Dia pendapat ketiga, dia buat atas syahwat tak syahwat. Kenapa dah tiga? Hak tadi dia kata tak batal. Yang Nabi suruh ambil sembahyang semula tu sunat. Hak yang kedua kata tak batal pasal berlapik. Hak yang ketiga ni kata tak batal sekiranya tak ada syahwat. Bojang saya saja gaul gatal. Kalau ada syahwat batal. Manakala hadis 65 pula menyatakan tidak batal kerana ia menyentuh tanpa syahwat. Dia kata gitu. Ulama hadis ni dia kata pendekatan ketiga dia katakan lebih tepat. Dia duduk sini. Tapi janganlah pakai. Kita pakai Syafi'i kita nombor 2 tadi dah. Lama kan gigi royak kat orang ni kan. Saya mengajar ilmu salah lah ni. Pasal dia duduk terpengaruh dengan ni. Ni saya sebut ni bila sebut pendekatan ketiga ni ialah syarah daripada hadis itu seperti As-San'ani. Dia ulama hadis. Dia kata ulama-ulama hadis berpendapat pendekatan ketiga maknanya boleh jamu. Sebab apa salahnya? Dia bukan anggota lah. Hak duk kita dia kata. Boleh dah? Tak puas hati. Cikgu rasa jangan pakai pula ni lah. Pakai nombor 2 tadi. Berlapik. Kau mana ni? Tak usah pakai lah ni. Tapi kalau ada orang kita kena hormat ke dia sebabnya ketiga-tiga ini adalah pandangan ulama-ulama muktabar belaka ni. Inilah ayat hukum fiqh. Kita tak boleh paksa orang ni serupa dengan kita. Ni yang timbul tuduh orang sesat ni. Dia tuduh orang sesat dalam ruang lingkup perbincangan ulama ada khilaf. Tuduh sesat kerana benda khilaf. Itu cerita lain depan. Ada bicara depan. Ini bermakna kedua-dua hadis boleh digunakan pakai sekalipun pada zahirnya bercanggah antara satu sama lain. Ada disebut depan ni dah. Selain itu menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i, sentuhan yang membatalkan wuduk adalah dengan tapak tangan sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Baik. Syafi'i pula kalau berlapik ni untuk tapak tangan depan ni. Kalau belakang tangan tak apa. Artinya kalau kita nak garu gatal kemaluan kita direct tak si pakai pelapik boleh guna belakang tangan. Betul tak? Sini saja. Tak ada nama. Sebab itulah ada orang dia nak basuh beruk anak. Nampak tak? Dia basuh kot belakang tangan. Dia tak sebi batal sembahyang. Ni. Itu Syafi'i dengan Imam Malik. Dengan tapak tangan sama ada kemaluan sendiri. Ni Cikgu Li tanya tadi ni. Atau kemaluan orang lain. Ni, anak kita lah. Kita nak basuh kecing anak kita kan. Kita jangan basuh ke depan kan. Kita cucu, kita hitung belakang tangan. Itu mengikut pendapat Imam Syafi'i. Kemaluan orang lain tu anak tu dah. Bagi itu juga tiada perbezaan. Misalnya kita jaga ayuh kita sakit ke apa dah. Kita tak si biar habis kita sayang ke wuduk kita kan. Basuh ke belakang tangan. Sarung tangan itu basuh dalam bab berlapik. Itulah cerita dah. Jadi Imam Syafi'i kita ni berlapik dan belakang tangan. Bagi itu juga tiada perbezaan antara kemaluan kanak-kanak ataupun dewasa. Hak anak kita ataupun ayah kita serupa kan. Adapun perkataan sesiapa yang dimaksudkan di dalam hadis ini meliputi lelaki dan perempuan. Orang tino kan. Nak basuh kecil, nak basuh beruk anak dah. Sama ada pakai sarung tangan. Kalau saya aku sepakat daripada pakai sarung tangan, biar ambil sembahyang semula mudah ke. Katalah saya nak ambil sembahyang mula basuh kok belakang tangan ataupun pakai sarung tangan. Okey. Begitu juga perkataan kemaluan dalam hadis ini yang meliputi kubul dan dubur sama ada lelaki ataupun perempuan. Anak tino pun serupa juga dah. Okey.
Berdasarkan pendapat ini, sebarang sentuhan sama ada dengan syahwat atau tanpa syahwat boleh membatalkan wudu. Ia bermakna sekiranya seseorang itu membersihkan najis anaknya, sama ada di bahagian kubul atau kubur, maka ia boleh membatalkan wudu. Tetapi menurut pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu, maka ia dikira tidak membatalkan wudu. Kalau nak pakai pendapat nombor 3 tadi, dah kita mazhab Syafi'i kan, kita pakailah hak nombor 2. Nombor 2 je lah. Okay. Istifadah, akhir sekali. Menyentuh kemaluan tanpa pelapik dan dengan syahwat boleh membatalkan wudu. Wajib berwudu semula jika menyentuh kemaluan tanpa berlapik dan dengan syahwat. Disunatkan berwudu bagi mereka yang menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Kemaluan meliputi kubur dan dubur sama ada lelaki atau perempuan. Hari ini kita masuk 97 minggu depan dah.